Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini saya sambung pada bab 3 termokimia. Okey, hari ini ialah subtopik terakhir 3.3 aplikasi tindak balas eksotermik dan endotermik dalam kehidupan harian. Okey, ini adalah antara beberapa contoh aplikasi tindak balas eksotermik dalam kehidupan harian. Jadi sebenarnya pengetahuan tentang tindak balas eksotermik, endotermik ni menjadikan kita manusia lebih kehidupan kita lebih selesa. Jadi pelbagai aktiviti dapat dijalankan dengan adanya tindak balas eksotermik dan endotermik. Antaranya ni hot can ni. Makanan dan minuman tersedia panas tanpa memerlukan api. Tanpa pemanasan dari luar. Bagaimana hot can ni berfungsi? Hot can ni mengandungi dua lapisan. Satu di dalamnya ialah lapisan makanan dalam ni. Okey, makanan. Manakala luar ni ada satu lapisan di luar ni, di dalam bekas tapi di bahagian luar, terdiri daripada air dan kalsium oksida, ejen pemanasan dia. Jadi apabila air dan kalsium oksida bertindak balas, tindak balas eksotermik berlaku, membebaskan tenaga haba. Jadi haba tu akan memanaskan makanan. Jadi dengan cara ni makanan minuman dapat dinikmati panas pada bila-bila masa tanpa memerlukan api. Inilah tindak balas termik digunakan dalam kimpalan kereta api dan pembakaran bahan api ni semua orang tahulah digunakan untuk memasak. Okey, di sini beberapa contoh aplikasi tindak balas endotermik dalam kehidupan harian. Antaranya ialah pet gel untuk meredakan demam. Kita tahu tindak balas endotermik ialah tindak balas yang menyerap haba. Jadi pet gel ni apabila diletakkan pada badan seseorang, so pet ni akan menyerap haba daripada badan yang panas tu. Tin minuman sejuk kendiri. Minuman ni dia sejuk tanpa perlu disimpan dalam peti ais disebabkan adanya lapisan yang mengandungi ejen untuk menyerap haba. Okey, dan serbat di sini. Serbat ni ialah sejenis pencuci mulut yang diperbuat daripada campuran air, gula dan perisa lah. Jadi semasa proses pencairan peleburan berlaku dalam mulut kan, lidah jadi akan semasa peleburan bahan ni akan menyerap haba. Jadi lidah kita akan berasa sejuk lah semasa proses peleburan serbat ni. Okey, nilai bahan api. Bahan api ialah sebatian yang terbakar dalam udara untuk menghasilkan tenaga haba. Setiap bahan api mempunyai haba pembakaran yang berlainan. Okey. Jadi apakah nilai bahan api? Bahan api ialah kuantiti tenaga yang terbebas apabila 1 gram. 1 gram bahan api dibakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan. Unit bagi nilai bahan api ialah kilojoule per gram. Kilojoule untuk 1 gram per gram. Okey. Jadi ini adalah beberapa contoh bahan api. Ada kayu dengan nilai bahan apinya. Metana, arang, alkohol, petrol, kerosene, gas asli, hidrogen. Okey. So kita dapat di sini nilai bahan api hidrogen yang paling tinggi lah. Ada banyak lagi lah jenis bahan api. Ini hanyalah beberapa contoh. Okey, untuk menentukan nilai bahan api, kita menggunakan formula haba pembakaran bahan bahagi dengan jisim molar bahan. Haba pembakaran bahan bahagi jisim molar bahan. Okey, kita tengok contoh di sini. Haba pembakaran oktana. Oktana ni ialah sejenis bahan api. Alkana ialah negatif 5,500 kilojoule per mol. Okey.
hitungkan nilai bahan api bagi oktana. Jadi, okey, daripada formula tadi kita tahu bahawa nilai bahan api sama dengan haba pembakaran dibahagi dengan GC molar. So, kita cari dulu GC molar oktana. GC molar oktana sama dengan oktana ialah C8H18. C ada 8. So, 8 darab dengan 12. GC atom relatif bagi karbon. Tambah dengan 18 darab dengan 1 GC atom relatif bagi hidrogen. Jadi, GC molar bagi oktana ialah 114. Unit GC molar ialah gram per mol. Okey. So, kita nak cari nilai bahan api. Nilai bahan api formula ialah haba pembakaran. Diberi tadi haba pembakaran 5,500 bahagi dengan GC molar 114. So, dapatlah nilai bahan api ialah 48.2 dan unitnya ialah kilojoule per gram. Okey. Okey, faktor-faktor pemilihan bahan api. Ada beberapa faktor untuk memilih bahan api yang baik. Antaranya ialah mudah didapati dan sumber bahannya. Kita lihat nilai bahan api tadi, kos bahan api dan kesan bahan api tersebut terhadap alam sekitar. Okey, itu sahaja daripada saya. Harap dapat membantu. Terima kasih.